Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, so dalam video hari ini saya akan bincangkan berkenaan dengan tajuk mutasi, dan juga kita akan bincangkan berkenaan dengan mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Apakah maksud kedua-dua mutasi itu? Dan pada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Siapa yang rasa video ini bermanfaat, boleh like dan juga share dengan kawan-kawan masing-masing. Okey, jom. Baik, apa yang dimaksudkan dengan mutasi sebelum tu Okey, mutasi merupakan perubahan yang berlaku secara spontan dan juga rawak kepada gen dan juga kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi perubahan tersebut. Okey, contoh gen dengan kromosom ni dia boleh berubah dari segi kandungan gen, dan juga kromosom ni dari segi struktur kromosom, dan juga kromosom ni dia boleh berubah. Mungkin kaki kromosom tu dia hilang ataupun bertambah, ataupun kromosom tu sendiri dia bertambah bilangan. Jadi bila perkara-perkara ini berlaku secara tanpa diduga, tanpa apa-apa yang buat dia, tanpa perilaku manusia, sebab dia kata perubahan secara spontan dan juga rawak. Jadi bila ini berlaku, benda tu kita panggil sebagai mutasi. Okey, iaitu perubahan spontan dan juga rawak yang berlaku kepada gen dan juga kromosom yang menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang akan diwarisi nanti. Baik, mutasi ni ada dua jenis. Satu kita panggil mutasi kromosom, dan satu lagi kita panggil mutasi gen. Ada dua jenis. Jadi apakah mutasi kromosom? Mutasi kromosom adalah perubahan yang berlaku secara spontan tadi kepada bilangan dan struktur kromosom. Kalau berlaku perubahan kepada bilangan kromosom, contohnya ada kromosom orang tu ada 46, tiba-tiba dia jadi 45. Jadi mutasi itu mutasi kromosom. Orang tu ada kromosom asalnya 46, tiba-tiba dia jadi 47. Jadi itu juga merupakan mutasi. Dia benda ni tiba-tiba, sebab tu secara spontan dan rawak. Lagi satu, itu mutasi kromosom. Lagi satu mutasi kita adalah mutasi gen. Mutasi gen ni adalah perubahan yang berlaku pada struktur DNA tu, yang menyebabkan gangguan terhadap gene ataupun gen seseorang. Okey, yang menyebabkan perubahan kepada ciri-ciri ataupun karakter ataupun trait seseorang. Baik, mutasi ada dua. Satu kromosom, satu lagi gen. Mutasi kromosom contohnya sindrom Down, sindrom Turner dan juga sindrom Klinefelter. Mutasi gen contohnya buta warna, kita ada anemia sel sabit, kita ada thalassemia, ada hemofilia dan juga albinism. Okey, apakah semua ni? Okey, kita akan tengok. Baik, pertama kita pergi mutasi kromosom. Okey, mutasi kromosom ataupun yang pertama adalah sindrom Down. Jadi sindrom Down, tengok pada gambar ni pun kita dah dapat tahu ciri-ciri dia macam mana. Kenapa boleh jadi sindrom Down? Okey, senang cerita. Kita ada kariotip, dia ada pertambahan pada pasangan ke-21, kromosom ke-21. Sepatutnya semua ada 2, tapi bila sampai part yang kromosom ke-21 tiba-tiba ada 3. Jadi akibat pertambahan satu ni kromosom pada kromosom ke-21, seseorang itu akan mengalami kerencatan fizikal dan mental. Leher dia agak pendek sikit, mata dia sepit, dan badan dia lebih rendah berbanding badan orang normal lah. Ini secara keseluruhannya. So orang-orang ini adalah sindrom Down. Itu mutasi kromosom yang pertama. Mutasi kromosom yang kedua adalah sindrom Turner. Okey, sindrom Turner. Individu yang mengalami sindrom Turner ni, kat kromosom seks dia ada kurang satu. Okey, so kita akan tulis dia sebagai 44 tambah, sepatutnya orang normal dia ada XY ataupun XX, tetapi dia XO dan X kosong. X kosong ni sebenarnya dia tak ada satu kromosom. Selalunya berlaku kepada orang perempuan. Dia memang berlaku pada orang perempuan. Orang perempuan ni dia kekurangan satu kromosom X, so tak ada kromosom. So hanya 45 kromosom saja. Ini ciri-ciri dia. Okey, dia agak bila kromosom seks X ni kurang, jadi dia kurang ciri-ciri perempuan.
Jadi tidak mengalami perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Yang penting dia kurang di kawasan kromosom seks. Ini kita panggil autosom. 1 sampai 22 ni autosom. Yang belakang sekali ni pasangan terakhir, pasangan ke-23 ialah kromosom seks. Jadi ini yang menentukan jantina kita, dan dia kurang ciri-ciri seks sekunder bagi seorang perempuan. Ini adalah sindrom Turner. Okey, sindrom yang ketiga adalah sindrom Klinefelter. Ya. Jadi individu yang mempunyai lebih bilangan kromosom seks berbanding individu okey, bertentangan dengan sindrom Turner tadi, sindrom Klinefelter dia terbalik. Dia terlebih pula. Dia XY selalu berlaku pada orang lelaki. Lelaki jadi dia XXY. So kita tulis dia sebagai 44 campur XXY. Pengidap adalah seorang lelaki. Ciri-ciri dia mempunyai ciri-ciri perempuan, seperti orang lelaki yang ada payudara, nampak jelas payudaranya, testis dia agak kecil, dan orang ini sebenarnya dia mandul. Jadi ini adalah ciri-ciri sindrom Klinefelter. Okey, selalunya macam mana, satu tips saya nak bagi, macam mana nak ingat mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, mutasi kromosom selalunya penyakit mutasi kromosom ini selalunya ada sindrom kat depan dia. Okey, so kalau sindrom confirm dia adalah mutasi kromosom. Cuma kamu perlu bezakanlah sindrom Turner, Klinefelter dan juga sindrom Down. Okey, next kita pergi kepada mutasi gen. Okey, mutasi gen adalah perubahan terhadap struktur DNA yang menyebabkan kepada beberapa penyakit. Contohnya buta warna. Okey, orang yang buta warna selalunya dia tidak dapat membezakan warna merah dengan hijau. Itu je. Dia tak boleh nak beza warna merah dengan warna hijau. So that is buta warna. Okey, dalam gambar ni kalau anda berasa susah untuk tentukan nombor berapa, dia memang agak sukar sikit, tapi kita boleh dapat beza merah dengan hijau. Tapi orang yang buta warna dia tak dapat bezakan merah dengan hijau, dan tak nampak langsung, nampak semua ni sama je. Okey, maka orang tu buta warna lah. Okey, next adalah anemia sel sabit. Apa anemia sel sabit ni? Okey, mempunyai bentuk darah, sel darah merah yang berbentuk sabit. Jadi bila bentuk sel darah merah ni lain daripada yang normal, maka dia akan menjejaskan pengangkutan oksigen. So dia berkaitan dengan faktor hemoglobin di situ. Okay, next adalah penyakit thalassemia. Apa penyakit thalassemia? Thalassemia adalah mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat dia lebih pendek berbanding sel darah normal, yang mana jangka hayatnya mungkin 3 hingga ke 4 bulan. Tapi sel darah merah dalam orang yang mengalami thalassemia, dia akan cepat mati. Okey, so darah dia akan sangat-sangat berkurangan lah. Sebab darah dia cepat mati. Dan sel darah merah dia kecil. Bila sel darah merah dia kecil, so kapasiti dia untuk membawa oksigen tu kurang. Okey, next adalah penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia adalah satu penyakit di mana darah ni dia sukar untuk membeku. Jadi ini adalah amat bahaya untuk orang yang kalau injured, terluka, darah banyak keluar, so darah dia payah nak berhenti. Orang yang normal, contohlah ada orang yang normal, so bila dia luka, darah dia akan berhenti. Kerana apa? Kerana secara automatiknya badan kita akan menghasilkan ada satu bahan dalam jugalah kalau nak cerita, tapi dia ada satu mekanisme pembekuan darah. Tapi untuk orang yang hemofilia kat sini, darah dia payah nak beku. Bila darah payah nak beku, so darah dia akan sentiasa mengalir. So payahnya penyakit hemofilia ni. Tapi dia adalah disebabkan oleh mutasi gen. So penyakit-penyakit buta warna, anemia sel sabit, thalassemia dan hemofilia, ingat dia adalah disebabkan oleh mutasi gen. Okey, kadang-kadang kita tertanya, kenapa boleh jadi mutasi ni? Sebab apa? Dia mesti ada sebab. Dia ada punca dia. Okey. So yang pertama adalah faktor semula jadi, kadang-kadang tanpa dirancang. Kadang-kadang benda tu berlaku secara spontan, bukan keturunan pun, tapi tiba-tiba ada. So secara semula jadi. Kehamilan usia lewat, ini adalah faktor yang
yang selalu orang yang kahwin lewat ataupun tiba-tiba dia mengandung pada usia yang lewat, maka potensi untuk dia mendapat anak sindrom Down tu lagi tinggi, ya. Ini kehamilan usia lewat lah. Karsinogen adalah bahan-bahan yang menyebabkan kanser. Okey, so bahan-bahan yang menyebabkan kanser boleh mengganggu sistem sel, ya. Next adalah sinar ultraungu ataupun sinaran ultraviolet UV. Okey, pendedahan kepada UV yang berterusan boleh menyebabkan mutasi. Okey, sinar X, that's why dekat hospital kita tak boleh sewenang-wenangnya nak masuk kawasan yang ada sinar X, kerana dia boleh menyebabkan mutasi dan gangguan kepada sel, ya. Dan juga sinaran radioaktif akibat daripada bahan-bahan radioaktif. Okey, so kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh komen, boleh tanya soalan, dan boleh subscribe dan juga boleh like video ni kalau suka. So kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. So thank you, bye bye.